Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim bil khair. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli Tuan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, saudara jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah dengan izinnya, kuliah maghrib pada malam ini kita isi dengan kitab tasawuf kita, Penawar Hati, bab yang pertama, muka surat 4. Tajuknya, anggota yang 7. Kita nak bincang anggota yang 7. Anggota zahir kita yang 7. Bermula daripada mata, seterusnya yang kedua telinga, seterusnya yang ketiga lidah, ya. Yang keempat kemaluan, perut, kaki dan tangan. Ada 7. Jadi 7 anggota zahir ini, ya, dia boleh mendatangkan kebaikan kepada kita dan juga boleh merugikan kita. Jadi disarankan anggota 7 ini, biarlah dia menguntungkan kita, walaupun dia luar, dia akan melahirkan taat zahir namanya. Dan sebaliknya juga, kalau merugikan kita, dia akan menyebabkan kita jadi maksiat zahir. Jadi tasawuf ni, walaupun dia jaga hati, tapi di luar itu juga kena jaga juga. Sebab di luar itu adalah arahan daripada hati. Jadi 7 anggota luar ni adalah rakyat ataupun, ya, anggota badan kita tu rakyat kepada raja kita. Raja dalam diri kita ialah hati. Jadi yang 7 itu juga kena jaga. Ya, kalau kita jaga baik, dia menjadi taat zahir. Kalau kita tak jaga, dia menjadi maksiat zahir. Ini belum lagi cerita hati. Sebab tasawuf ni dia cerita hati. Hati tu dia punya raja nanti. Hati tu satu saja. Tapi anggota rakyat dia ada 7. Baik, yang pertama dulu kita nak bincang mata. Macam mana kita nak jadikan mata ini taat?
anggota yang 7 itu salah satu daripadanya mata. Dia kata, ketahuilah bahawa matamu itu dijadikan oleh Allah Ta'ala bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan faedah ukhrawi. Allah jadikan tu ada manfaat untuk hidup kita di dunia dan juga manfaat hidup kita di akhirat nanti. Mata kita ni, ya. Jadi bila kita betul guna, berfaedah dia duniawi dan ukhrawi. Kalau kita tak kena guna, rugi kita di dunia dan juga rugi kita di akhirat. Baik, apa dia faedah ukhrawi? Faedah untuk hari akhirat. Faedah untuk ukhrawi itu memandang kepada langit. Kita tengok langit. Pandur bis sama, tengok di langit. Tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang dan lain-lain lagi. Itu di atas dulu kita tengok, ya. Alamil ulwi namanya. Tengok di atas. Sebab kita biasanya mendongak ke atas tu, tengok langit. Mata tu bila kita tengok langit, maka pemikiran kita memikir siapa yang menjadikan langit tu. Tak ada, kita cari, tak ada yang menjadikan langit tu. Kecuali yang Maha Esa saja. Allah. Jadi bila kita renung langit, ya, kita tengok tak ada yang siapa yang mencipta langit, sebutlah siapa saja tak ada, kecuali yang Maha Esa saja. Dialah yang buat langit tu. Dialah yang cipta langit tu. Itu dinamakan dia, kita sudah, mata kita guna, tengok tanda langit itu sudah membawa kepada tauhid. Itu dalam istilah tasawuf. Nanti kalau dalam kitab lain, maknanya itu sudah tauhid af'al namanya. Tak ada siapa yang boleh buat langit tu, kecuali Allah saja. Jadi, buat itu namanya dalam istilah tasawuf af'al. Jadi siapa yang buat itu? Allah saja. Siapa yang buat matahari? Allah saja. Siapa yang buat bulan? Allah saja. Siapa yang buat bintang? Allah saja. Dan lain-lain lagi yang kita lihat di atas angkasa di langit itu. Itu dinamakan dia, mata kita guna melihat ciptaan yang ada di, yang senang mudah kita tengok di atas tu, sampai membawa kepada kita mengesakan pembuatnya hanya Allah sahaja. Itu namakan dia tauhid af'al. Baik, itu kalau kita melihat pembuat. Kalau kita melihat pula siapa yang berkuasa buat tu, siapa yang pandai buat tu, siapa yang bijaksana buat itu. Langit yang ada bulan, ada matahari, ada bintang. Itu namanya bila kita fikir tu dengan mata, sampai kita kepada mengatakan tauhid sifat. Tak ada siapa yang bersifat kuasa mencipta langit, kecuali yang Maha Esa saja. Tak ada siapa yang pandai buat langit macam tu, tak ada tiang dan hebat yang bersifat ilmu, yang pandai macam tu, hanya yang Maha Esa saja. Itu sampai kepada namanya tauhid sifat. Sebab mata saja bila kita melihat itu sampai kepada tauhid af'al, tak ada siapa yang berbuat, sampai kepada tauhid sifat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar tu dia saja. Tak ada siapa yang bersifat macam tu, macam pembuat langit itu. Dan lepas itu kita dapat mendalami lagi, memikirkan bila dah tauhid af'al dialah, bila tauhid sifat dialah, maka itu dinamakan dia tauhid zat. Zat yang qadim, zat yang tak ada serupa, zat yang tak ada banding. Jadi mata ini sampai kepada mentauhidkan Allah yang Maha Pencipta. Itu gunanya Allah ciptakan mata untuk kita ni, anggota zahir, melihat kejadian, ya, ciptaan, sampai kepada mengisahkan Allah SWT, sama ada tauhid af'al atau tauhid sifat atau tauhid zat.
Ulama-ulama tasawuf memberikan gambaran tauhid af'al ni, maknanya kita orang Islam ni, dia sudah ada nur, ada cahaya. Dia melihat saja langit, dia tak memikirkan tak. Siapa yang boleh mencipta langit? Tak ada siapa. Sebutlah siapa juga pun. Kecuali yang Maha Esa saja. Itu namanya kita orang Islam ni ada nur, ada cahaya. Bila kita beriman pula, yakin pula kita iman tu, rukun iman yang 3 tu, maka kita dapat melihat pula dengan mata ni sifat-sifat kesempurnaan dan sifat keagungan Allah SWT. Itu iman. Bila kita ihsan pula tu, bila digabungkan antara Islam dengan iman, maka kita jadi ihsan. Maka kita melihat dekat situ zat dengan mata hati, bukan melihat dengan mata kasar. Jangan pula, macam mana Ustaz? Boleh tengok dengan mata ke? Zat yang maha agung. Tidak, melihat dengan mata hati. Melihat dengan ainul basirah, bukan dengan ainul basar. Zat yang maha agung, yang tidak ada serupa, tak ada banding, tak ada bahasa nak disebut. Yang merasa, yang mengimani itu saja dia tahu. Itu dinamakan tauhid zat tadi. Bila sampai kita kepada maqam iman. Sebab kita ni bila Islam ada cahaya. Bila iman lagi cahaya. Bila ihsan lagi bercahaya. Ulama-ulama tasawuf memberikan gambaran. Kalau kita Islam, cahayanya macam bintang di langit. Cahaya bintang di langit. Nampak kelip-kelip. Tapi ada cahaya dia tu. Jadi Islam je dah ada cahaya. Bila di cahaya itu dia dapat melihat dengan mata tu, langit yang dicipta oleh Allah SWT ni, itu adalah dinamakan dia tauhid af'al. Allah saja yang buat. Bila Islam. Tapi bila tambah pula iman, iman dalam hati keyakinan kita. Maka cahayanya tu, nur yang ada pada kita macam cahaya bulan purnama, kata ulama tasawuf. Dia terang sikit pada cahaya bintang. Bulan purnama waktu malam. Itu dia melihat sifat-sifat Allah SWT. Jadi bila melihat saja langit, melihat saja matahari, melihat saja bulan, melihat saja bintang, melihat saja yang lain-lain yang di bumi yang dekat, terus pada diri dia, dilihat itu semua. Maka dia merasa tidak ada kesempurnaan sifat siapa-siapa yang boleh menciptakan itu semua kecuali sifat yang maha sempurna, sifat Allah SWT. Itu dinamakan dia tauhid sifat. Tapi bila dia ihsan, cahaya itu dia makin bertambah. Bukan cahaya bintang, bukan cahaya bulan purnama di malam hari, tapi sudah macam cahaya matahari di siang hari. Itu dia lagilah jelas. Bila jelas itu dinamakan dia tauhid zat. Itu siapa? Jadi daripada mata ini membawa kepada tauhid. Yang bermula daripada Islam, bermula daripada bertambah dia menjadi iman, bertambah dia menjadi ihsan. Ini kalau dalam pelajaran kita, itulah Islam itu fikih. Iman itu tauhid. Ihsan itu tasawuf. Mana kita nak belajar tasawuf ni sampai nak membawa kepada ihsan itulah. Ini yang dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Umar, hadis yang sahih dan masyhur. Rasulullah didatangi oleh Jibril, ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam. Nabi jawab, rukun Islam. Sadaqta, kata Jibril. Akhbirni anil iman. Nabi jawab, rukun iman yang 6. Sadaqta, kata Jibril. Betul. Akhbirni anil ihsan. Maka Nabi jawab, apa dia ihsan? Ihsan tu kalau diterjemahkan, baik, bagus, cantik, molek. Apa lagi? Comelote. Jadi ihsan tu takrifnya, baik tu apa dia baik? Bila buat Islam, bila yakin dengan iman, maka dua tu digabung dia akan lahir ihsan. Itulah tasawuf. Apa dia ihsan? Kata Nabi jawab,
an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu mengabdikan diri kepada Allah, cantik bagus, seolah-olah kamu nampak Allah ada di hadapan. Walaupun kamu tak nampak Allah, tapi kamu kena yakin Allah sentiasa memerhati apa yang kita buat. Itu yang jadi ihsan tu. Jadi tasawuf. Tu cahaya tu, cahaya bintang, cahaya bulan, cahaya matahari. Fiqh, tauhid, tasawuf. Tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Tiga-tiga tu ada. Oleh sebab itu tuan, bila kita melihat langit, tak ada siapa yang boleh buat. Tauhid af'al, maknanya mengesakan Allah saja yang berbuat langit. Begitu juga yang lain-lain, isi langit, isi bumi dan segala-galanya, termasuk diri kita. Sebab bila kita perhati dengan mata, kejadian-kejadian alam ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, bumi dan seisinya, ada termasuk diri kita ni, tentu dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau dalam tauhid itu sifat ma'ani. Itu dinamakan dia tauhid sifat. Bila kita perhati, renung lagi pula, bila dah tauhid af'al dan tauhid sifat, tentulah zat yang qadim. Itu ada tauhid zat yang tak ada bahasa. Itu sampai kepada peringkat, kalau dalam puncak tasawuf dan tauhid ini digabung, namanya sampai kepada ma'rifah. Orang itu kenal betul Allah itu Rabbi. Yang tak ada bahasa nak disebut. Nanti tanya pula macam mana ilmu makrifah tu tak? Orang yang dikurnia oleh Allah saja yang merasa. Pasal ilmu tauhid itu kena rasa. Tapi bila dia rasa, dia tak boleh cakap dengan orang. Ulama tasawuf dia menggambarkan macam makan durian musangking. Apa macam? Sedap. Sedap macam mana? Makan baru tahu. Itu orang makrifah tu dia macam tu. Jadi itu dia tuan-tuan. Mata ni, daripada mata tu, dia akan melahirkan banyak faedah manfaat kita untuk ukhrawi. Itu dikata memandang kepada langit, memandang kepada matahari, memandang pada bulan, memandang pada bintang dan lain-lain lagi, supaya engkau berdalil dengannya. Itu menjadi dalil atas ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah yang tauhid af'al, ada Allah yang tauhid sifat, ada Allah yang tauhid zat. Atas keesaannya dan atas kekuasaannya, itu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi faedahnya untuk melihat Al-Quran. Itu biasalah lihat Al-Quran tu. Tapi ini yang pertama ni yang kita gunakan mata itu. Ya. Kalau diri kita tu, wafi anfusikum afala tubsirun, kata Allah SWT. Pada diri kamu tak perhatikan. Cuba tengok diri kita ni. Itu kalau dibagi pada orang sains, dia diselidik kita tu macam mana kejadian kita. Cerita mata saja, cerita telinga saja, macam mana kita boleh dengar? Wafi anfusikum afala tubsirun. Oleh sebab itu tuan-tuan, saya bila diamanahkan dalam sekolah asrama penuh aliran sains, saya ajak guru-guru sains saya itu bincang dengan saya. Saya bagi pengukuhan dengan ayat Quran. Kamu sudah tahu ilmu sains itu. Ramai yang guru-guru sains jadi ustaz. Yang dulunya tak pakai kopiah, semua pakai kopiah putih dan jadi ustaz. Sebab Quran dia dapat sains yang itu kita bagi pengukuhan dengan Quran. Subhanallah. Itu sejarah masa dulu lah. Ini dia tuan-tuan. Wafi anfusikum afala tubsirun. Langit. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at.
Disuruh tengok. Macam mana Allah tinggikan langit tak ada tiang. Ada kata dengan mata. Itu kegunaan ukhrawi. Bumi wa ilal ardi kaifa sutihat. Dicipta oleh Allah SWT. Luas terbentang. Dan bentuknya macam-macam. Itu semua. Kalau dalam Quran itu ada ya arahan-arahan Allah SWT untuk menggunakan mata. Jadi mata itu kita gunakan untuk itulah. Ya. Dan faedahnya lagi untuk melihat Quran. Quran itu lihat. Lihat saja. Jadi daripada lihat itulah boleh baca. Tapi ada orang yang tak boleh lihat, dia rajin juga nak lihat Quran. Baca dengan braille tu. Mata. Walaupun tak ada mata. Orang yang tak ada mata, bukan main gigih nak lihat Quran. Tapi kita yang ada mata, tak nak tengok Quran. Kacau. Baik, lihat Quran. Melihat jalan ke masjid. Melihat jalan ke surau. Dan melihat jalan tempat menuntut ilmu. Guna mata ni. Sebab masjid itu tempat ibadat. Surau itu tempat ibadat. Tempat pengajian itu untuk nambah ilmu. Guna mata ni lihat tu. Itu untuk guna ukhrawi itu. Mata ni untuk keuntungan di hari akhirat kita. Allahu Akbar. Itu faedah untuk ukhrawi, untuk keuntungan di hari akhirat. Membawa kepada tauhid, membawa kepada iman, membawa kepada ibadat, membawa kepada berilmu, membawa kepada maklumat-maklumat yang dalam Quran itu kita tahu. Itu faedah untuk akhirat mata. Antara faedah duniawi pula melihat perusahaanmu. Ada mata ni boleh berusaha. Nak bertani, nak beternak, nak berniaga. Capik dengan mata. Untuk dunia kita. Kegunaan untuk hidup di dunia kita. Dan melepaskanmu daripada segala perkara yang menyakitimu. Dengan mata ini supaya kita dapat menyelamatkan diri kita. Tak termasuk dalam longkang, tak termasuk dalam gaung dan sebagainya. Mata. Seperti terjatuh ke dalam yang berbahaya. Ataupun berlanggar supaya yang berlanggar. Itu untuk duniawi kita guna mata ni. Jadi kalau guna mata itu tuan-tuan, betul pada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah namanya ibadat zahir mata kita. Mata kita sudah mengabdi diri kepada Allah. Zahir hanya lahiriah mata. Belum lagi batin. Batin nanti hati. Hati tasawuf ni banyak bincang. Ini yang luar dulu, yang mudah dulu. Baik. Bila begitu, ya, antara faedah ukhrawi kita gunakan mata, antara faedah duniawi kita gunakan mata dapat, kita syukurilah nikmat kurniaan Allah SWT. Mensyukuri mata, itu ialah memelihara daripada melihat benda-benda yang haram. Kalau kita guna mata untuk yang haram, jadi maksiat zahir kita. Bersalah kita dengan mata tu. Contohnya melihat perempuan selain daripada isteri kita. Selain daripada hamba sahaya. Dan selain daripada mahram. Tak boleh tengok. Mata. Tutup mata lah. Melihat yang muda remaja pun tak boleh juga. Kita ada mata melihat muda remaja. Kalau dalam bahasa Arab namanya Amradul Jamil. Anak muda yang jambu kalau orang sekarang. Tengok pun kecar air liur. Tak boleh juga. Walaupun dia lelaki. Yang ketiga, tak boleh kita gunakan mata melihat aurat lelaki. Perempuan tadi jangan sebutlah. Tak boleh semua. Yang lelaki ni boleh tengok tapi tak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun sama-sama lelaki. Di mana aurat lelaki? Di antara pusat sampai ke lutut. Itu jangan tengok. Kecuali doktor.
Kecuali pakar-pakar perubatan saja. Itu dikecualikan lah. Kalau saja nak tengok tak boleh. Walaupun sama lelaki. Mata. Kalau kita salah guna macam tu jadi maksiat. Maksiat zahir. Maka mata ni berdosa. Maka betul-betul kita. Ada tasawuf ni tuan-tuan. Daripada situ dulu mula. Ini yang pertama mata. Mata lah yang banyak berperanan. Celik aja. Pagi aja. Macam-macam. Jadi kalau tak kena gaya, habislah. Baik, pastikan pada memelihara matamu, apa dalil? Ini banyak dalil lah. Pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 30 yang maksudnya, katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman itu. Qul lil mu'minin, orang lelaki yang beriman kita inilah, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Jangan tengok yang haram, yang tiga yang disebut tadi dan yang lain lagi lah. Dan memelihara kehormatan mereka. Wa yahfazuna furujahum, jaga kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Itu adalah lebih baik, lebih bersih. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Apa yang kita buat dengan mata ni Allah SWT tahu. Masuk dalam rekod atau jaga mata. Jadi ayat tersebut dia mengandungi 3 perkara. Pertama, mengajar kelakuan yang baik supaya kita beradab, bertasawuf, jadi ahli sufi, jaga mata. Yang kedua, ayat itu memberitahu kepada kita apa yang patut kita jaga. Mata, kehormatan kena jaga. Yang ketiganya, menakut-nakutkan, maknanya memberi amaran. Macam ayat dekat hujung tu, ya, innallaha khabirum bima yasna'un. Allah tahu dengan apa yang kamu buat. Jadi amaran. Jadi nak sorok-sorok dengan mata ni. Jadi 3. Baik, yang pertama mengajar kita supaya berkelakuan baik, supaya beradab. Adapun pada mengajar adab, iaitu ialah firman Allah SWT, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang kepada yang haram. Atau supaya kita beradab dalam tasawuf ni, adab tu kena jaga. Jangan sembarang-sembarang tengok saja. Dan dengan kalimah inilah Allah Taala menyuruh hambanya pertama melakukan kelakuan yang baik, jaga mata. Ia memelihara matanya daripada melihat yang haram. Yang keduanya, dan memelihara kemaluannya. Wa yahfazuna furujahum, jaga maruah diri, kemaluannya daripada perkara yang tiada halal dikerjakan dengannya, kena jaga. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhan ini. Dan jika tiada, kalau tak jaga, nescaya dia adalah jahat perangai dan patut dimurkai dan disiksa oleh Allah SWT. Itu maksudnya tak beradab lagi dah. Yang kedua, ayat ini memberitahu. Apa dia pemberitahuan? Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Zalika azka lahum itu pemberitahuan. Supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Zalika azka lahum. Itulah yang lebih baik, lebih suci, lebih bersih kepada orang beriman itu. Itu dinamakan dia Allah memberitahu macam mana nak membersihkan diri kita supaya jangan ada maksiat zahir dan juga nanti maksiat batin. Kita bincang tasawuf ini. Tapi jaga untuk membersihkan itu. Allah memberitahu dengan kalimah ini bahawa memejamkan mata dan memelihara faraj, memelihara kemaluan itu sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Jadi kalau di luar nanti ada buat salah, maka hati juga dia akan terlibat juga. Itu. Jadi di luar dulu kena jaga.
biar hati itu dia tetap dia bersih. Tapi kalau di luar dah tak jaga, nanti ya hati kita pun tidak bersih. Bila tidak bersih, susahlah. Dia nak memerintah, nak mengarahkan anggota zahir yang 7 tu. Jadi bermula daripada mata itu, dia ada kait mengait dengan hati. Itu kalau ungkapan anak-anak Buddha itu. Dari mata turun ke hati. Jadi dia jaga hati itu. Ya, dan sebab bagi memperbanyakkan pekerjaan kebajikan. Jadi bila kita jaga mata baik dan sebagainya, supaya yang kita lakukan itu semua yang baik-baik saja. Asnya dengan mata tu tadi, tengok Quran, tengok jalan ke masjid, tengok jalan menuntut ilmu, tengok perkara-perkara yang membahayakan kita, itu untuk duniawi kita. Tengok perkara-perkara yang ciptaan Allah SWT tadi untuk keuntungan ukhrawi kita. Jadi kita banyak buat kebajikan. Baik, yang kata menakut-nakutkan ayat itu dalam ayat itu yang mana? Jadi amaran pada kita. Adapun yang menakut-nakutkan, maka firman Allah SWT, Innallaha khabirum bima yasna'un. Maksudnya sesungguhnya Allah mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Orang mukmin kerjakan, Allah mendalam pengetahuannya. Tak boleh disembunyi-sembunyi, tak boleh nak sorok-sorok. Semua Allah SWT tahu. Ya. Allah akan membalasnya. Jika baik, saya dibalas dengan pahala. Jadi bukan sakat tahu, khabirum bima yasna'un, bukan sakat tahu, bukan sakat melihat, memerhati, tapi Allah akan memberikan balasan. Kalau baik, dibalas dengan baik. Ya, kesenangan dan surga. Dan jika jahat, dibalas dengan siksaan, iaitulah api neraka. Atau pula, bukan sakat tahu dia, Allah tahu dan memberi balasan. Itu jadi amaran, innallaha khabirum bima yasna'un. 3 ayat itu, ayat yang kita baca tadi ada 3 pengajaran dekat situ. Nak mengajar adab pada kita, ya, nak memberitahu kepada kita yang mana yang baik, mana tak baik, kemudian memberi amaran pada kita, jangan sebarang-barang buat. Allah tahu semua. Dan apa yang Allah tahu akan diberikan balasan. Itu satu dalil firman Allah SWT yang suruh menjaga mata. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jaga mata, jaga pandangan kita. Yang kedua, firman Allah SWT ya, dalam surah Ghafir atau surah Mukmin ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui penglihatan, yakni keserongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang. Itu tengok. Kerlip menghina orang pun Allah tahu. Kerlip merendahkan orang pun Allah tahu. Bukan cakap. Atau diberi amaran oleh Allah SWT. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan, yakni keserongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang. Wa ma tukhfis sudur, serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Orang lain tak tahu. Allah tahu. Ada yang menterjemahkan wa ma tukhfis sudur, sesuatu yang tersembunyi bukan dalam hati, dalam lipatan hati. Itu ya. Itu Allah memberikan penjelasannya dalam surah Ghafir ayat 19. Yakni mata itu mencuri, memandang kepada yang diharamkan. Itu dinamakan dia kha'inatal a'yun. 1. Keserongan dan ketiada jujuran mata memandang yang diharamkan. Dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebaikan. Wa ma tukhfis sudur, Allah SWT tahu apa yang tersembunyi di hati kita. Nak buat jahat ke? Nak buat baik ke? Allah tahu. Walaupun belum buat lagi. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, sabda Nabi SAW, ya, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis
faman tarakaha azaqahullahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Hakim daripada Khuzaifah radhiyallahu anhu, ya, dan sanadnya sahih kata ulama. Sesungguhnya kata Rasulullah, memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Jadi pandangan kita ni melihat kepada yang haram tu macam anak panah daripada iblis. Daripada segi cepat membinasakannya. Sebab macam mana anak panah? Sebab anak panah dituju terus saja kena sasaran dia, tembus. Jadi Rasulullah kata, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun, iaitulah anak panah yang beracun, min sihami iblis, daripada anak panah iblis. Kenapa disebutkan anak panah iblis dan beracun? Sebab dia cepat membinasakan, cepat dia merosakkan. Maka sesiapa yang meninggalkannya, jaga mata, jangan tengok pada yang diharamkan, kerana takut kepada Allah SWT, nescaya Allah Ta'ala memperasakannya kepadanya, memberikan rasa kepadanya kesedapan amal ibadat yang menyukakan. Kalau jaga mata dalam amal ibadat, kita merasa lazat, rasa seronok. Tapi bila tak jaga, itu tadilah mengganggu kita dalam ibadat. Masihlah kita nampak, walaupun Allahu Akbar, astagfirullahaladzim juga tu adalah sebab ya, itu yang dikatakan sahmun masmumun, anak panah yang beracun, min sihami iblis. Dia mengganggu kita ibadat. Tapi kalau dapat kita jaga mata itu daripada melihat yang diharamkan itu, maka kita beribadat itu tenang, tentram, seronok, lazat dan sebagainya. Tak diganggu oleh pandangan mata yang macam panah iblis tadi. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, dan kerana sabda Nabi SAW, likulli ibni Adam hazzuhu minaz zina, fal ainani tajniyani wa zinahuma an-nazaru, wal yadani tajniyani wa zinahuma al-batshu, wal rijlani tajniyani wa zinahuma al-mashyu, wal famu yazni wa zinahu at-taqbilu, wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal al-farju aw yukadzibuhu. Kata Rasulullah SAW mengenai tentang jaga mata ni, maksudnya bagi setiap manusia itu ada bahagiannya daripada zina. Jadi setiap kita ni ada bahagiannya itu zina. Zina yang biasa tu kita tahulah, itu di luar nikah dan sebagainya kan. Ini semuanya anggota kita ada zina. Maka kata Rasulullah, maka kedua mata itu berzina, dan perzinaan keduanya memandang kepada benda yang tiada harus dipandang. Itu zina mata namanya. Kedua tangan itu berzina, dan perzinaan kedua tangan itu meraba benda yang dilarang merabanya, tak boleh pegang. Zina tangan tu. Kedua kaki itu berzina, dan perzinaan keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Kaki itu berzina tu, menuju kepada yang haram. Mulut itu berzina, dan perzinaannya ia mengucup yang tiada halal dikucup dengan mulut. Zina tu. Dan hati itu bercita-cita melakukannya, zina juga. Manakala faraj kemaluan pula, ia membenarkan yang demikian itu, yakni melakukan zina itu, atau mendustakannya, ataupun menolaknya, yakni tiada melakukan zina itu. Jadi hati ini dia dapat ada dua pula. Setuju ke tak setuju? Kalau setuju jadi zina jugalah. Kalau tak setuju ditolak dia, tak jadilah zina. Jadi anggota kita ni ada zina. Jadi di mana arahan hati? Kalau hati setuju, semua jadi zina. Tapi kalau hati tak setuju, tak zina lah. Mata tak ada zina, tangan tak ada zina, telinga tak ada zina, kaki tak ada zina. Tapi kalau hati setuju, habislah. Atau raja tu tadi. Hadis ini menunjukkan bahawa asal atau punca bagi zina faraj itu ialah dua mata. Allahu Akbar. Daripada mata itulah. Tengok dulu.
Dan engkau hendaklah memandang kepada segala anggota-Mu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Hati itu. Maka engkau peliharakanlah segala anggota-Mu itu dengan pemeliharaan yang sepatutnya, yang sepatut baginya dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Jadi anggota kita dia menanti-nanti apa nak buat. Tunggu arahan di hati. Waktu raja buatlah. Kata raja yang buat tak buatlah. Anggota yang 7 ni. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, saya engkau peliharakanlah anggota itu dengan pemeliharaan yang bersangatan. Jaga baik-baik. Maka kaki itu yang dinanti-nanti baginya berjalan di dalam kebun surga dan mahligainya. Kaki itu ditunggu je. Nak berjalan ke mana? Nak berjalan ke taman surga dan mahligai di surga. Itu yang ditunggu. Tapi masa di dunia ni kalau kita salah guna, nanti habis tak berjalan ke situ lah dia. Jadi maksiat zahir. Tangan itu yang dinanti-nantikan baginya mencapai buah-buahan surga dan meminumnya. Seperti itulah segala anggota yang lain. Anggota yang dijadikan ini sebenarnya untuk diguna nanti di surga nanti. Di hari akhirat yang baik-baik. Jadi di dunia ni kena jaga. Jangan sampai dia berzina semua anggota ini. Mata hanya untuk memandang kepada zat Allah SWT di dalam surga nanti. Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Nanti nikmat yang paling besar dalam surga, mata ini kita gunakan untuk melihat zat Allah SWT. Yang tak ada serupa, tak ada banding, tak ada bahasa, tak ada ungkapan. Itu siapa yang melihat saja dia tahu. Sallallahu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Dan tiada nikmat di dunia dan juga tak ada nikmat di akhirat. Nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Itu nikmat yang paling besar. Bagi mata dalam surga nanti. Yang dinanti-nantikan baginya adalah sebesar-besar nikmat. Itulah mata yang nak digunakan tu. Maka patut sangat dipeliharakan dengan sebaik-baiknya. Dan dimuliakannya dengan sehabis-habis mulia. Dan tiada dikotorinya dengan memandang yang haram. Wallahu a'lam. Masuk waktu isyak. Azan. Bila luar nak azan. Alhamdulillah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan. Pasal yang pertama selesai. Anggota zahir iaitu ialah mata. Jadi kita jaga dia, ya, yang menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Jauhi daripada yang merugikan kita dunia dan akhirat. Tutup mata tak boleh. Kalau kita kurangkan pergerakan kita, pergaulan kita, tempat kita nak pergi tu jangan sebarang tempat pergi. Nah, kalau sekarang ni macam-macam lah. Kita celik aja keliling kiri kanan banyak. Jadi macam mana nak kawal tu? Takkan nak tutup mata pula. Jadi kita aturlah kita punya kehidupan tu. Kalau istilah orang sekarang ni, kalau kita pergi ke pusat beli belah, tak jadi beli belah, asyik tengok pusat ni. Jadi tak payah pergilah pusat beli belah. Pergilah kedai-kedai tertentu saja. Tak payahlah pergi pusat beli belah. Kurangkan, jadi kita pilih nak jaga mata. Kita cari yang baik-baik, menuju jalan untuk ilmu, menuju jalan ke masjid, menuju jalan ke surau, menuju jalan buat kebajikan. Mana yang bukan jalan itu, jangan kita guna mata lah, menuju situ. Jadi boleh dikurangkan. Baik, tanda kita salah guna mata, tuan-tuan. Pakai cermin ni tanda salah guna mata lah. Allah tarik dah. Tak boleh lagi tengok tu. Maju kalau kita jaga dulu daripada dulu kan. Kena cermin. Kena tarik. Nikmat mata. Kalau salah kita guna, tak jadi nikmat dia guna pada tempat lain. Jadi nikmah namanya. Nikmat itu yang baik-baik tadi. Tapi bila guna tempat lain, jadi nikmah. Kalau Allah sayang dengan kita, maka mata kita Allah tak benarkan lagi guna lagi. Ini dah mula kena tarik. Itu tanda-tanda kita banyak salah guna mata. Macam mana nak baiki? Oleh itu ada guru-guru kita, orang-orang dulu. Bila dia sedar, dia mula-mula mata dia baik. Lepas tu bila berumur, pakai cermin juga. Tapi bila dia sedar, dia taubat apa baik. Lama-lama dia hujung tu dia tak pakai cermin juga. Macam biasa balik. Jadi kita sedarlah. Jadi kita mengakulah ni. Kenapa pakai cermin? Ada tanda tu salah guna. Tapi kalau kita baik, mudah-mudahan Allah pula celikkan balik pakai asal. Ada. Orang dulu dia. Masa pertengahan tu tak nampak. Atau kesedaran kita menggunakan mata. Maknanya dia ditarik. Itu yang dalam Quran. Kita tak syukuri mata kita. Memang syukuri mata tadi. Kalau kita syukuri terguna pada tempat yang baik, maka ditambah celik lagi oleh Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukuri mata, guna pada tempat tu, Allah jaga pelihara dia. Tapi kalau kita salah guna, ditariklah. Itu tanda. Jadi banyak istighfar. Pertama saya lah, pakai cermin. Nak baca lah pakai cermin. Lagi satu pula, bila ceramah saya ni pula tuan-tuan tu. Kadang-kadang saya tak nampak kawan lalu di depan. Saya kalau duduk diam, dia terpejam mata saya. Saya sedar, sebab banyak salah guna dulu. Tak ke mana-mana aku digunakan mata.
Jadi bila ceramah ni alhamdulillah cerik. Tapi kalau tak bercakap, itu memandu tak boleh lagi. Memandu ni 10 tahun lebih dah tak boleh memandu kereta. Asal dia diam tak boleh. Dia kena peram-peram, takkan memandu pula peram-peram lah habis. Ini tanda kita sedar insaf astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni kesilapan dan kesedaran kita. Kita akuilah. Itu bab mata. InsyaAllah akan datang nanti. Kita baca pula anggota yang 6 lagi. Dia ada 7 anggota. Ada soalan, tuan-tuan. Bagi peluang kalau ada nak sama kongsi. Ada Pak Doktor Mata sini. Dia lagi tahu tu. Doktor Mata. Pakar mata. Dia dekat mata kita ni. Itu secara lahiriah. Pemeriksaan lahiriah. Tapi dia ada dia punya sebab. Tak nampak. Mungkin bukan rambut. Dia urat mata tu dinamakan rambut kecil. Rambut tu pun dah kecil. Rambut tu. Jadi kalau satu je putus, 2 putus, 3 putus. Soalnya kenapa putus? Kalau dalam tasawuf, sebab kita tu tadilah tak guna. Kalau guna baik, dia tak putus. Kalau doktor kata, ni, pakai kanta, pakai itu macam-macam lah. Baik, itu sedikit lah. Jadi dua-dua tu kenalah. Perubatan cara luaran tu pun dia ada asbab dia. Tapi kita secara tasawuf ni kita tahu asbab itu. Salah guna. Tidak mensyukuri tentang kurniaan Allah mata. Jadi ditarik oleh Allah SWT. Baik. Tak ada soalan. Jadi ceramah pula. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Banyak terima kasih. Kita tangguh dengan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.